Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, Rosha Mimi Razali kat Facebook, Nur Razah di TikTok, sahabat dimuliakan sekalian Muhammad Fadlan, semua yang hadir, Ismail Muhammad, Ustaz Nurlis, barakallahu fikum. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain. Moga dalam kongsian pagi ini adalah sedikit jariah kita untuk kita panjang-panjangkan. Dalam hadis mengatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seseorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan wahai saudara, maka itu lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Dah dengar ceramah saya? Tolong respon, okey ke, tak okey ke, tak jelas ke, gelap ke apa ke. Tolong Walong Ila Fadlan dekat TikTok. Terima kasih sahabat ni dekat sekarang. Jangan lupa follow saya kat TikTok. Mudah-mudahan depan ni saya fikir nak buat satu kuliah-kuliah pendek lah. Ada apa dengan tafsir pendek-pendek, insyaAllah. Mudah-mudahan Norilla Zainal, Al-Sahlan, Hasimah Musa, Syarul Zaman Muhammad, terima kasih semua. Al-Wassalan, terima kasih sahabat Hisham Zain, Nazri, Sapina Yusof. Baik, pagi ni biasa saya bawakan untuk tuan-tuan tafsir Ibn Katsir. Ni tafsir ibu yang menawan, yang cantik ni, yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas usaha yang telah dilakukan. Jemputlah memiliki tafsir Ibn Katsir ni, dapatkan daripada Ustaz Nurlis, ketua kelas kita yang rajin mencatat doa, nota, fakta yang kita sampaikan di sini. Assalamualaikum semua, sahabat Nurul Sabina Yusof, Tok Li Ahmad Razali, Fauzia Jimat, Rukia Kia, Assalamualaikum semua, Abdul Khalid Yaakob, Pak Yus, Assalamualaikum, Kazi Ezak, barakallahu fikum, Assalamualaikum semua yang hadir pada pagi ni. Baik, kita nak belajar surah yang pendek. Itu kita dah belajar surah Al-Ikhlas, dan hari ini kita masuk dua surah yang terakhir daripada Al-Quran. Ustaz kami saya barakallahu fikum, Assalamualaikum, Hamidah Abdul Wali, Assalamualaikum semua. Muhammad Masrin, Ramli bin Kamis di kolam, Assalamualaikum semua. Tolong update apa-apa perkembangan kat sini. Allahu Akbar. Ismail Muhammad dah meninggal. Moga Allah tempatkan almarhum Ismail tempat yang terbaik bersama hamba yang salih, yang salihah, diampunkan dosa, ditinggikan derajat. Alhamdulillah, Nazir, Sabina Yusuf, sahabat dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan Allah tak beri pada kita kesihatan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang belum kahwin dikurniakan untuknya suami ataupun isteri yang salih, salihah. Yang belum dikurniakan anak, diberikan anak-anak yang salih, salihah untuk mereka. Ya Allah mengabulkan hajat kita dan semua hajat yang baik-baik. Zainal Zulkifli, Assalamualaikum, Ramli bin Kamis. Baik, saya bacakan pada muka surat 505, juzuk yang terakhir, jilid yang terakhir, itu jilid ke-10 tafsir Ibn Katsir ni. Belum dapatkan, boleh dapatkan daripada Ustaz Nurilis dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Zur bahawasanya dia berkata, satu ketika aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, iaitu aku mengatakan kepadanya, wahai Abul Munzir, ketahuilah bahawa sungguhnya saudaramu iaitu Ibn Mas'ud pernah berkata kepada kami begini. Lalu dia Ubay bin Ka'ab menjawab dengan pertanyaan yang diungkapkan tadi. Sungguh aku pernah dengar Rasulullah SAW, kemudian baginda telah menjawab, dikatakan kepadaku hingga aku mengucapkan. Sehingga atas dasar itu kami biasa mengatakan seperti ini, dikatakan Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Nasa'i. Demikian itulah yang popular di kalangan banyak ahli qiraat dan ahli fiqah bahawa Ibn Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwidhatain dalam mushafnya. Jika ditanya alasannya, barangkali dia tidak mendengar kedua-duanya daripada Rasulullah dan tidak mutawatir pula riwayat kedua surah itu pada dirinya. Atau kemungkinan lain, barangkali dia iaitu Allah bin Mas'ud beralih dari pendapatnya tersebut, tidak masukkan Al-Falaq dan An-Nas dalam cakupan Al-Quran kepada pendapat jemaah, dan hal itu merupakan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sebab itu para sahabat telah menegaskan bahawa kedua surah itu dalam mushaf para imam. Bahkan ditegaskan bahawa mereka semua telah menyebarluaskan hingga seluruh belahan bumi, sehingga puji dan sanjung hanya milik Allah SWT. Jadi ini cerita tentang Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang faqih, yang alim buat Al-Quran, yang Nabi pernah menyuruhnya untuk membaca kepada Nabi SAW Al-Quran itu, sehingga bila sampai kepada ayat wajidna bika ala haula'i syahida, maka Nabi SAW menangis SAW. Walaupun demikian, Allah Mas'ud dalam catatan Quran, mushaf yang ada pada catatannya tidak mengandungi dua surah ni.
tapi tidak mengandungi dua surah ni, kata para ulama tafsir macam Ibn Katsir kat sini, bukanlah menandakan itu tiada dalam Quran. Sedangkan jumhur para sahabat menulis Quran, menulis kedua surah ni dalam catatan masing-masing. Ini cerita pada zaman awal Islam dahulu, ketika ada para sahabat yang menulis surah-surah yang dia nak mengingatinya, manakala surah yang sudah ingat dia tidak menulisnya lagi. Ya. Al-Wasalam sampai nasub. Barakallahu fikum. Jadi Mu'awwidhataini maknanya dua surah yang mengandungi a'udzu, qul a'udzu. Jadi bahasa Arab dipanggil Mu'awwidhataini, dua surah yang mengajar kita erti perlindungan kepada Allah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tiga surah ni kita baca sebagai contoh dalam rakaat terakhir salat witir kita pada waktu malam, bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Jangan kita menyangkakan bahawa bulan Ramadan je kita baca rakaat witir yang terakhir itu, yang satu rakaat itu ketiga-tiga surah ni. Jadi sedangkan apa yang Nabi amalkan adalah membaca ketiga-tiga surah ni pada rakaat terakhir salat witir baginda SAW. Setengah riwayat mengatakan Nabi baca cuma surah Al-Ikhlas saja. Jadi kita boleh pelbagaikan. Kata Imam Nawawi, kita pelbagaikan. Sekali kita baca tiga-tiga surah, sekali kita baca cuma surah Al-Ikhlas saja pada rakaat terakhir salat witir kita setiap malam. Al-Wasalam semua Selira Salina, Nur Azhar, Afra, Husin Lempoyang, Masya Allah, ada Husin Lempoyang juga sini. Yub, Rashidah Hazbullah, Faridah Rahmat. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi laylata lam yura mithluhunna qat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi telah menyatakan, tidakkah kau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum ada yang sama dengannya, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata merupakan hasan sahih. Masalah suruh ni Izami, barakallahu fikum. Jangan lupa sharing tau, kerana dua surah ni sangat penting untuk kita sentuh, kita bincangkan. Walaupun ia pendek, tapi mempunyai peranan besar dalam kehidupan Rasulullah SAW satu masa dahulu, dan juga kehidupan kebanyakan daripada kita. Imam Malik meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa jika Rasulullah rasa sakit, maka baginda membacakan dua Mu'awwidhataini dan meniupnya. Cikgu Ruhaya. Jadi bila Nabi SAW rasa sakit, baginda akan membaca dua Al-Mu'awwidhataini, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Dan baginda meniup pada kedua tapak tangan baginda dan menyapu pada tempat yang sakit itu, sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sakitnya makin parah, maka aku membacakan kepada baginda Al-Mu'awwidhataini, lalu aku usapkan tangan baginda padanya dengan mengharapkan barakahnya. Ini perilaku siapa ni tuan-tuan? Ini perilaku Aisyah radhiyallahu anha pada saat-saat kematian Nabi SAW, kewafatan Nabi SAW, ketika sakit mula mengalir dalam tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini antara keperluan kita kepada dua surah yang pendek yang terakhir daripada Al-Quran itu, untuk merawat pesakit di kalangan kita, merawat anggota badan kita yang sakit. Kalau masih berkehalan sakit, kena pergi jumpa dengan doktor lah. Tapi di awal mengambil sifat ta'abudiyah bersama dengan Nabi SAW, amalan Nabi itu, iaitulah kita membacakan dua surah ini pada anggota yang sakit. Kat kepala, baca pada tangan, nanti sapu kepada kepala yang sakit. Mana yang sakit? Puasa, kadang-kadang puasa sunat pening kepala kita, kurang gula contohnya. Maka kita merasa sakit pada anggota tertentu, lenguh. Maka kita boleh bacakan surah ini dan sapukan pada anggota tersebut. Ini amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada suami, ada isteri, mengurut badan itu juga merupakan satu sunnah. Tanda kasih sayang, tanda prihatin. Hilang sakitnya tak sebab apa pun, tapi bila urut tu menampakkan, menimbulkan rasa kasih, rasa sayang. Kan kena ada apa dipanggil, kena ada body contact, supaya rapatnya hubungan yang ada. Tuan-tuan ni boleh sekalian, saya tinggal satu kisah dikemukakan, tak ada kaitan pun dengan apa yang saya sampaikan tuan, tapi boleh jadi panduan untuk kita. Kita musim perayaan macam ni sibuk meraihkan tamu orang datang ke rumah, kadang-kadang terlupa rutin asas kita, iaitu menjaga ibu ayah kita. Kalau kita buat open house tu, kadang-kadang ayah ibu pun terlupa nak jemput. Kenapa? Ibu ayah akan lambat pula, leceh pula nak duduk, nak pilih makanan, nak kena layan dia pula. Kita tamu ramai ni.
Tuan-tuan jangan buat macam tu tuan-tuan. Kita buat program. Ya. Zanaria Muhammad Zain. Tulis Assalamualaikum tu betul-betul. Tu bukan Assalamualaikum, tu Islam alaikum. Assalamualaikum alif lam sin lam alif mim. Kalau kita tulis alif sin lam alif mim bukan Assalamualaikum, tu jadi Islam alaikum. Perasan tak? Ni saja tulisan yang betul lah. Baiki ya. Baik, ada satu kisah tu dikemukakan. Seorang ni, dia dapat nasihat daripada syekh dia. Pergilah baiki hubungan dengan ibumu. Bagaimana cara Tuan Guru? Kamu peruntukkanlah dalam sebulan kan. Satu hari bawa ibumu keluar. Tak payah bawa isterimu. Macam tu ke? Ya. Maka dia cakap pada isteri yang salihah. Sayang abang, hari ni abang ada hajat penting depan ni. Hari macam ni, hari cuti macam ni, abang keluar dengan seorang perempuan. Dengan perempuan memang. Dia adalah ibu saya. Ibu abang. Oh, ibu Masya Allah. Isteri yang salihah pun benarkan. Tuan-tuan, dia telefon ibu dia. Cakap pada ibu, mak minggu depan lagi hari mak Ahad, mak free tak? Ajak mak keluar lah. Kita berdua je mak. Terkejut mak dia. Tak pernah kau buat nak. Ya, isteri saya pun dah bagi azan sulung dalam masalah semua. Azizah Muhammad dalam masalah semua. Sahabat dimuliakan Allah sekalian. Dari Singapura pun Salina dalam masalah semua. Abu Ibrahim Mahat. Semua yang ada di TikTok, terima kasih tahu kena share pada teman yang lain yang bagi saya ucapan, yang bagi saya bunga, hadiah semua, terima kasih. Yang hantar star kat saya kat Facebook, terima kasih semua. Ibunya pun terkejut. Pada hari dijanjikan, dia pun muncul kat rumah ibu dia. Isteri tak ada, dia pergi dengan ibu dia je. Dia janji pada isteri nak bawa ibu dia seorang je. Tuan, pada hari dia sampai rumah ibunya itu, yang lama dia tak datang, ibu dia pakai pakaian yang paling cantik. Dia tahulah pakaian tu ayah dia yang telah belikan semasa hidupnya. Ayah dia beli, itulah pakaian terakhir ayah sempat beli untuk ibu, dan kemudian ayah meninggal dunia. Dia perasan lah. Allahu Akbar, cantiknya ibu dia pakai baju tu. Allahu Akbar. Segaknya ibu. Terima kasih ibu kerana menerima pelawaan saya pada malam ini. Dia membawa ibu dia keluar. Makan, ketawa-ketawa. Ya, kemudian bila sampai menu tu, bawa makan kat tempat yang kelas lah. Dia membacakan untuk ibu dia. Ni tengoklah. Ibu nak makan mana? Ni ada western, ni ada tom yum, ni ada itu, ni ada ini. Ibu dia pun kata, terima kasih nak. Katalah nama dia Aman ni. Allah, terima kasih Aman, terima kasih. Dulu ibu yang baca untuk kawan, kau ingat kan? Ya, ibu ingat. Zalimnya saya, ibu telefon ni saya tak ada membawa ibu keluar. Ibu je yang selalu meraihkan saya. Dengar je saya kat asrama susah, ibu datang. Tak pernah tak datang. Saja tuan, sedih pula. Mata masuk abu. Maka dia pun duduk dengan ibu dia, spend masa makan, ketawa, cerita-cerita. Kemudian dah 2 jam makan bersama. Maka ibu pun ajak balik. Dah nak jom kita balik jom. Malam sangat dah, isi kau tunggu nanti. Mereka pun balik ke rumah. Bila sampai kat rumah, ibu dia cakap, Man, nanti next time nanti kita pergi makan, ibu pula bayar. Seronoknya. Seronok ibu dia pegang kepalang tuan-tuan. Habis saya Jazuli, ada masalah. Haji Hamidah. Maka mereka membaliklah. Ibu membalik ke rumahnya, dia pun balik ke rumah dia. Dia pun cerita pada isteri dia. Seronoknya isterinya salihah tu dengar, abang dapat jadi anak salih pada malam ni. Dah lama abang tak buat. Dia dah lama tak buat. Berapa lama dah? 30 tahun. Tak pernah buat macam tu. Sejak kahwin. Tak pernah spend masa dengan ibu. Allahu Akbar. Gembiranya malam itu pun dapat tahajud. Dapat seronoklah, gembira sangat. Dapat buat ibu macam tu kan. Faqir Allah alaihi wasallam semua. Ya. Ibu janji minggu depan nak keluar lagi. Sama pada waktu seperti itu. Berdua lagi. Tapi rupa-rupanya itulah kali terakhir dia dapat bawa ibu dia keluar. Tuan, itulah kali terakhir dia dapat bawa ibu dia keluar. Beberapa hari lepas, itu ibunya kena serangan jantung dan meninggal dunia. Cerita ni betul-betul berlaku tuan-tuan. Pernah tak kita ni terfikir waktu kita buat
open house ke apa ke, jamuan kat rumah ke sebagai contoh. Kita dahulukan ibu bapa kita, dahulukan adik-adik kita. Kenapa kita tengok kadang-kadang pada waktu seperti ini orang semua sibuk mengumpulkan rakan tahunan. Memanglah penting orang itu bantu kita dalam bisnes begitu begini, kawan sekolah kita, tapi kena ingat tau, ayah ibu kita yang paling utama. Apa tu saja terfikir, ni musim perayaan, semua orang membuat jamuan. Dibuat jamuan, kadang-kadang ayah ibu tu yang terakhir sekali, mungkin makanan baki boleh pergi hantar. Adik-beradik pun sama, tak penting mana, yang penting kawan-kawan. Dia silap tuan-tuan. Ni ada satu kekurangan, ni ada satu kesilapan dalam kita berfikir. Baik ya, sajalah muhasabah diri sesama. Baik, kita berada dalam surah Al-Falaq. Sahabat dimuliakan Allah sekalian, Fauziah Muhammadin dan Ustaz Muhadi Syarudin mula dekat sini. Allah Ustaz, apa khabar Ustaz? Ya, sahabat saya yang banyak membantu ketika saya masuk dalam segi tafsir dahulu di IKIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Hamidi, Melissa, barakallahu fikum, Aziz Said, ya, Asina Niza. Ya, ambil berat ayah ibu kita, tak tahu berapa lama lagi mereka akan tinggal. Jangan duk berkira-kira sangat kawan kemain lagi kita. Baik, surah ini yang telah pun menjadi penawar terapi untuk Rasulullah SAW ketika baginda kena sihir. Ya, kisahnya Nabi SAW ini ketika berada di Madinah, maka ahli sihir telah menyihirkan Nabi SAW. Labib bin Asam namanya. Dia telah pun mengambil sikat yang digunakan oleh Nabi SAW menerusi hamba sahaya Nabi yang bekerja berkhidmat di rumah Nabi itu. Dia ambilnya sikat tersebut, ambil rambut-rambut Nabi SAW, maka dia telah melakukan sihir dan dicampakkan ke dalam sebuah perigi. Ya, jadi tuan-tuan boleh katakan, kita baca sama pada muka surat 507. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah aku lindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam bila telah gelap kita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan, dan dari kejahatan orang yang dengki bila didengki. Baik, Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir berkata, Al-Falaq berarti waktu subuh, yang sama dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 96, Falikul Isbah. Dialah yang telah menyingsingkan pagi. Allah lah yang telah membuka malam, dibelah malam itu menjadi pagi, itu maksudnya. Maknanya dibagi cahaya kepada dunia sehingga menjadi terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramli bin Khamis. Ya Allah Akbar. Ramli bin Khamis. Ibu telah meninggal. Allah tempatkan tempat yang salih-salih, yang mengampunkan dosa. Kita masih ada peluang untuk baik pada ibu bapa kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Baik, Syahzan Nagur, ahlan wa sahlan semua sahabat yang hadir, yang sharing pada teman barakallahu fikum ni pagi Ahad ni. Berapa bulan ni? Dah masuk 16 kan? 16 Syawal lah. Ya, 16 Syawal dah masuk, masya-Allah. Cepatnya masa berlalu Yang belum menyempurnakan puasa 6, cubalah sempurnakan puasa 6 saja upaya Besok hari Isnin sebagai contohnya, ambillah peluang untuk meneruskan puasa 6. Baik. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, iaitu kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan waktu malam bila telah gulita. Mujahid mengatakan kejahatan malam bila gelap gulita, iaitu saat matahari telah terbenam. Diriwayatkan oleh Bukhari daripadanya, demikian juga Ibn Najir katanya selepas seperti itu juga pendapat Ibn Abbas, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Dhahak, Khasif, Al-Hasan dan Qatadah berkata, sungguhnya waktu malam jika telah datang gelapnya, iaitu Jarir, dan lain mengatakan iaitu bulan. Dapat saya katakan bahawa pandangan orang yang pegang pada pendapat tersebut hadis nukilan daripada Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hafri beritahu kepada kami daripada Ibn Abi Zi'ib dari Al-Harith bin Salamah bahawa dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah memegang tanganku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit. Baginda bersabda, Ta'wazi billah min syarri hadzal ghasiq idza waqab, lindunglah kepada Allah dari kejahatan malam bila telah gelap gulita. Demikian juga daripada Tirmizi dan Nasa'i daripada tafsir dan juga sunan kedua-duanya, dan daripada riwayat Tirmizi dan juga Nasa'i bahawa ta'awazi billahi min syarri hadza fa inna hadzal ghasiq idza waqab, lindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini kerana sungguhnya ini masukkan kejahatan malam bila telah gelap gulita.
Dan juga lafaz Nasa'i, ta'awazi billah min syarri haza hadzal ghasik idza waqab, lindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, dimaksudkan kejahatan malam bila telah gelap itu. Jadi pemegang pendapat pertama menyatakan bahawa bulan merupakan salah satu tanda malam jika telah masuk, dan itu tidak bertentangan dengan pendapat kami kerana bulan merupakan tanda malam serta tidak memiliki kuasaan kecuali pada waktu malam sahaja. Demikian juga bintang-bintang tidak akan bersinar melainkan pada malam hari, dan ia kembali kepada apa yang telah disebutkan. Jadi maksudnya waktu malam yang ditandakan dengan keluarnya bulan ini, ia memberi kepada kita satu gambaran bahawa keburukan berlaku pada waktu malam. Ada orang tidur pada waktu malam, datang merompak pada waktu malam, binatang biasa datang pada waktu malam, apa lagi, rumah terbakar pada waktu malam kerana pelita yang tidak dipadamkan. Jadi ini antara perkara yang memberikan penjelasan mengapa kita mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan waktu malam. Dan mengikut pengkaji-pengkaji seperti almarhum Datuk Dr. Harundin pun, bahawa waktu malam ni waktu pestanya segala perkara-perkara bersifat amalan hitam, black magic, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir, maka syaitan dan juga segala bentuk kejahatan ini asasnya, hubnya waktu malam. Jadi kita mohon kepada Allah SWT perlindungan daripada kejahatan waktu malam. Baik, kemudian Allah menyatakan wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan. Ikrimah, Mujahid dan juga Al-Hasan serta Qatadah, Dhahak mengatakan itu tukang sihir. Mujahid berkata iaitu ketika wanita-wanita itu membacakan satu mentera dan menghembus pada simpulan, Ibn Jarir mengatakan daripada tahu daripada ayahnya bahawa dia mengatakan tidak ada satu pun yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jampi ular dan juga jampi orang gila. Ini merupakan jampi-jampi yang diungkapkan oleh ahli-ahli sihir dengan tujuan untuk memecah belahkan masyarakat, mengenakan pada orang, menimpakan satu balak kepada orang lain, mengenakan satu ujian kepada orang lain. Ini adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, walaupun hakikat ayat ini menyatakan orang perempuan, tapi sebenarnya ia juga merujuk kepada orang lelaki, kerana lazimnya ahli-ahli sihir ni daripada zaman dahulu sampailah ke sekarang sebahagian besarnya merupakan orang perempuan. Maka ini dipanggil sebagai satu bab taghlib. Bab taghlib, ya. Jadi bab sihir ni bukan saja pada tindakan, bukan saja belajar ilmu-ilmu hitam, malahan juga kadang-kadang sihir ini maksudkan juga memperdayakan orang, menipu orang. Pandai bercakap, inna minal bayani lasihiran, orang yang pandai bercakap juga merupakan ahli sihir sebenarnya. Maka orang terpedaya dengan kata-katanya. Seperti yang pernah saya cerita pada tuan-tuan, orang yang terlibat dengan skim cepat kaya sebagai contohnya Pak Mantelo, dia sanggup spend duit dalam jumlah yang besar untuk pergi haji package yang paling mahal, dan kemudian bila berada di Mekah dia memperdayakan orang ramai yang kata-katanya itu bahawa berniaga dengan dia, investment dengan dia, mendatang kepulangan sekian, maka ramailah orang pergi haji tertipu dengannya. Sekarang dah 10 tahun lebih, tak ada apa pun terjadi. Apa-apa yang dijanjikan semua merupakan cerita-cerita kosong, tidak berasas. Pergi haji lagi, perdayakan orang lagi, ribu-ribu orang masuk, ribu-ribu orang tertipu dengannya. Pukau Sima Al-Wasalan, JRM Holistik, Asniza Al-Wasalan, semua sahabat ini mulia Allah sekalian. Kadang-kadang ahli sihir ni dia bukan menggunakan ilmu hitam, dia memperdayakan orang, seperti ini diceritakan oleh Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Jami' fi Ayatil Ahkam, Rawa'il Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam Al-Quran, bercerita bahawa dulu ada sepasang lelaki berkahwin, sepasang suami isteri berkahwin, lelaki dengan perempuan. Maka perempuan ini mempunyai seorang temannya dengki melihat dia berjaya berkahwin, sedangkan beliau masih lagi belum berkahwin. Ni kawan baiknya sudah berkahwin, maka dia pun dengki. Apa dia buat? Dia pergi jumpa dengan ahli sihir. Makcik, tolong pisahkan mereka berdua, makcik. Ingat tahu, segala bentuk kemungkaran yang berlaku memang besar dosanya di sisi Allah. Zina, minum arak, mencuri, menipu, persaksian palsu, ni semua dosa besar. Tapi antara perkara yang paling menggembirakan syaitan ni, dia menghantar tentera dia setiap hari pergi untuk memperdayakan manusia, membujuk rayu mereka supaya melakukan maksiat. Menjelang petang nanti, ketua syaitan ni menanti kepulangan tentera-tenteranya untuk mengupdatekan apa benda yang berlaku sepanjang hari itu.
Yang ni berkata saya telah menyebabkan orang tu berzina, yang ni mengatakan saya telah menyebabkan orang tu minum arak, yang tu orang tu murtad. Semua itu memang besar peranannya dalam mengumpulkan dosa. Tetapi yang paling besar nilainya di sisi syaitan, ketua syaitan ini ketika menjelang petang, apakah berita yang dikabarkan oleh bala tentera sekaliannya, iaitulah syaitan yang berjaya menyebabkan perceraian, permusuhan suami isteri, pergaduhan yang diakhiri dengan perceraian. Maka itu yang paling besar nilainya di sisi syaitan yang general itu, Azazil itu. Maka dipanggilnya, na'am anta, bagus kau sini. Didekatkan syaitan yang berjaya memperdayakan manusia untuk bercerai itu. Maka perempuan ni tadi balik pada cerita dia seperti yang kita Rawaiul Bayan. Dia berkata bahawa dia minta kepada ahli sihir perempuan itu supaya memecah belahkan suami isteri itu yang baru berkahwin itu kerana dia jealous. Tuan, maka wanita ahli sihir ni telah buat satu upaya kerja yang sangat jahat dan licik. Dia berjumpa dengan suami yang baru kahwin itu. Dia kata pada lelaki tersebut, kau tahu tak, sebenarnya isteri kau tu ada hubungan luar dengan hubungan dengan pihak ketiga. Kalau kau nak makcik nasihat, makcik tak ada apa kepentingan, makcik dah tua begini, makcik nak kabarkan kepada kau supaya kau tidak terus tertipu dengan lamunanmu. Dia berpura-pura sayang padamu. Makcik nak bantu je. Baiklah makcik, lelaki ni lekas menerima hakikat itu walaupun dia tidak benar. Cik Ana, Kak Ija, Dennis, dan Matahari Masalah Alhamdulillah Khamis. Izaidah Arifin, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir di TikTok. Tolong follow saya kat TikTok tau, kat Instagram, dekat Facebook. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang boleh kita kongsikan. Maka makcik ni pun kata, kalau kau nak makcik bantu selesaikan, kau malam nanti kau jangan tidur. Menjelang pukul 10.30 malam ni kau jangan tidur. Kau buat je tidur. Nanti kau akan tengok dia nak sembelih kau kat sini. Allahu Akbar. Ya ke makcik? Ya, dia nak bunuh kau. Dia nak berkahwin dengan lelaki idamannya itu sebenarnya. Maka lelaki ni percaya. Dia jumpa pula, makcik ni jumpa pula dengan isterinya. Berkata kepadanya, kau tahu tak sebenarnya suami kau ada cinta lelaki lain, ada cinta perempuan lain. Allahu Akbar. Cinta perempuan lain. Makcik nak bantu kau, makcik tak ada apa kepentingan pun. Kalau kau nak makcik bantu, kau bangun nanti pukul 10.30 malam, waktu yang sama dengan dia telah beritahu pada lelaki tersebut. Maka kau potong janggut dekat bawah ni, kat sini. Tempat lain tak boleh, kat sini. Janggut kat bawah dagu ni. Potong dengan pisau ni. Dia bagi pisau tajam. Ni, potong kat sini. Ni pisau ni je boleh potong. Potong janggut kat bawah. Maka menjelang waktu yang telah ditetapkan itu, yang suami buat tidur. Yang isteri, dia tengok suami yang telah berdengkur, dia pun ambil pisau, letak kat sini. Nak potong janggut, bukan nak sembelih suami dia. Suami ni pun terkejut, lalu bangun dan berkata, tak guna wahai perempuan. Maka mereka pun bergaduh, bercerai. Tuan-tuan tengok tak? Ini adalah merupakan kerja ahli sihir. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i, ahli sihir ni kalau tak mahu bertaubat, pihak berkuasa boleh menjatuhkan hukuman bunuh pada dia. Wajib baginya bertaubat. Lagi kisah yang dikemukakan dalam kitab itu, bahawa ahli sihir ini, tuan yang dimuliakan sekalian, tukang tenung ke, pawang ke, dukun ke, yang tidak Islami akan mengambil peranan untuk menanam satu benda, umpamanya patung yang dicucuk dengan jarum ke di rumah orang yang target dia, dia target untuk mengumpul daripada manusia habuan dunia yang fana ini. Itu berlaku. Syaitan bila berkawan dengan ahli sihir ni, tuan-tuan, dia akan kata pada ahli sihir ni, aku akan ganggu anak orang dekat ujung kampung. Nanti bila aku ilham mereka untuk jumpa dengan kau, maka dengan cara itu kau dapat kumpul duit daripada tangan manusia. Maka orang pun dirasuk. Doktor pun tak nak rawat, terpaksa cari orang. Akhirnya dia mengaku dia boleh rawat. Dia rawat, syaitan itu pergi. Orang bagi kepada dia sejumlah wang, RM50, besok RM50, lama RM70, RM100. Kita akan RM100 saja. Ayah ini aku akan rasuk lebih teruk. Dan kau kata pada keluarganya, nak merawat ni kerja berat ni, kau kena puasa, kau tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Tapi mereka faham bahawa kerasukan ni bukan macam biasa-biasa yang orang bayar RM50, RM100, ni kena bayar RM500. Tuan-tuan, sekarang ahli sihir ini telah mendapat tempat di hati manusia. Manusia kena rasuk je pergi jumpa dia. Jangan kita terkejut, boleh berlaku demikian. Dan nanti syaitan datang jumpa dengannya lagi, dia berkawan dengan syaitan kan. Syaitan berkata pula dengannya, ni peluang kau untuk naik tahap dirimu lebih tinggi lagi.
Iaitu kau ambil patung ni, kau cucuk-cucuk dengan jarum, kau pergi tanam dekat rumah dia waktu dia balik kampung, dia tak dekat rumah. Nanti bila anaknya kena gangguan itu, kau pergi pada mereka untuk merawat, mereka jemput kau katakan bahawasanya ini kerja berat, ini telah melibatkan tanam menanam, dan pergilah gali tempat yang kau tanam sebelum itu. Tuan-tuan, ni berlaku tuan-tuan. Maka keluarga tu terkejut, wah, diorang tanam pula. Sebenarnya yang tanam itu adalah yang merawat itu. Inilah cara mereka menemberang, menipu dan mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Ya, nenek saya Ramadan ke-10 baru meninggal, kena sihir juga dengan saudara pasal tanah, sakit ini, Allahu Akbar. Ya, manusia pasal tanah pun, padahal tanah tu takkan bermanfaat apa pun kepada dia. Dia ambil hak orang, besok dia akan diempap dengan lapisan tanah di akhirat. Semua azab boleh dilambatkan oleh Allah ke akhirat, melainkan orang yang mengambil hak orang lain berbentuk harta tanah ni, mengalih batu sempadan sebagai contohnya. Tuyiqahu min sab'i aradina. Dalam alam barzah lagi dia akan dihempap dengan tujuh lapisan bumi di atas kejahatannya itu. Ingat baik, orang duduk kat kampung, jangan ambil hak orang. Kalau kita ni terduduk tanah orang, minta ampun, minta maaf lah. Terduduk sekian lama tak pernah bayar sewa, buatlah apa yang patut, pergilah minta maaf. Jangan main harta tanah ni tuan-tuan. Ya, kita yang kat bandar pun janganlah pergi pandai-pandai masuk sepadan tanah orang. Tanam pokok, tak apa ni, pokok durian. Pokok durian tu bila dia besar, dia tak berbuah, daunnya banyak, masuk dalam longkang, tersumbat, boleh jadi banjir. Binatang boleh duduk dalamnya. Kita ni kena bertanggungjawab lah, duduk kat bandar ke kampung ke tanah orang ni ataupun sepadan dengan orang ni, jangan main lah tuan-tuan. Jangan buat aniaya kat orang. Anak-anak kita ramai pulang musim raya ni, parking, kadang-kadang masuk ke tanah orang, pergilah hantar apa-apa biskut kat rumah orang ke, minta maaf kepadanya, minta maaf lah anak-anak saya, raya tu ramai, balik dah parking pun tak menentu depan rumah tuan, mesti minta maaf sangat, ambil ni hadiah dua-dua sikit. Budi bahasa dengan orang lah tuan-tuan. Kalau tak bagi jalan macam mana Ustaz? Tak bagi jalan macam mana maksud tak bagi jalan? Oh, tanah nak masuk, tak boleh bagi jalan. Kena unding baik-baik lah. Minta tolong ketua kampung ke, minta tolong ustaz yang dihormati oleh pihak sebelah sana ke, buatlah apa saja. Hak orang jangan main-main. Kalau bertanya, kalau mimpi hitam tu maksudnya ustaz, mimpi hitam ni maknanya mimpi kucing hitam ni, maknanya satu berkaitan dengan sihir. Kena merawat diri, kena amalkan wirid, zikir, keluar rumah kena baca bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Lagi satu, kena rajin mengambil wuduk. Kalau orang lelaki, ambil wuduk. Setiap kali nak keluar rumah, ambil wuduk. Baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Mimpi tandas dan juga najis, minta ampun kepada Allah, ucapkan astaghfirullah. Jadi kalau kita mimpi yang tak elok, adab dia pertama sekali, kita bila mimpi bangun itu baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian buat ludahan sikit ke kiri kita. Macam tu. Jangan terkejut kan orang sebelah tu. Ya. Jadi ludah sikit. Seperti itu belah kiri. Tidur pusing ke belah kanan. Kalau lebih baik lagi, kita mimpi yang buruk ni, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita buat sedikit ludahan ke kiri kita. Macam tu. Bangun, ambil wuduk, sembahyang sunat. Kalau perlu mandi. Itu yang paling baik. Lepas tu, yang terakhir, mimpi-mimpi yang buruk ni jangan cerita dengan orang. Bila kita dah buat benda tadi, nama dia a'udzubillahi minasyaitanir ta'awuz tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita dah buat ludahan ke kiri, kita dapat sembahyang sunat pada malam itu, sembahyang sunat mutlak ke, sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat witir ke, sembahyang sunat wuduk ke, apa-apa sembahyang sunat tahajud dan sebagainya. Jangan cerita dengan orang. Yang berikutnya, jangan cerita dengan orang. InsyaAllah mimpi itu tidak akan memudaratkan kita. Bagaimana kalau ibu menidakkan bahagian pesaka anak-anak, ayah dah meninggal tapi ibu ambil semua? Ini merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya tanah milik arwah suami itu bukan milik ibu saja, milik anak-anak juga. Kita yang anak-anak ni redha lah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Tak elok bergaduh dengan ibu sendiri. Ya, kalau ada pihak yang boleh meleraikan cara yang paling hikmah, itu yang terbaik. Mungkin adik-adik ibu ke, adik-adik ayah ke, boleh masuk campur. Ya, kalau kita rasa benda itu zalim pada kita, memang tak ada jalan keluar, kita terpaksa tuntut hak kita, kita bolehlah buat aduan kepada pejabat
Jabatan Agama Islam. Mereka ada jalan keluar, insya-Allah. Yang paling baik berundinglah supaya isu dalam kekeluargaan ni tidak sampai orang lain tahu. Sebaiknya orang baru meninggal dunia, kita bergaduh hartanah. Ini sangat tidak molek, tidak elok. Habib Mahdi. Ahlan wa sahlan Fairuz Hamid. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Baik. Jadi inilah kisah-kisah yang dikemukakan dalam kitab-kitab tafsir berkaitan dengan kejahatan orang yang melakukan sihir. Orang yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan menganiaya orang lain melalui black magic ini. Muaz Wandi, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir, yang sharing-sharing pada waktu ni, yang bagi hadiah pada saya star dan sebagainya. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahawa Jibril pernah datang kepada Rasulullah lalu bertanya, apakah engkau berasa sakit wahai Muhammad? Baginda menjawab, ya. Lalu Jibril telah membacakan Bismillah arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasin wa 'ainin Allahu yashfika. Kita baca doa ni ketika merawat orang sakit. Bismillah arqik min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfik. Kita boleh baca doa ni kepada anak kita yang sakit kaki, pasangan kita yang pening kepala, sakit-sakit badan. Di samping membaca dua qul ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebagai keutamaan. Kemudian kita baca doa yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Mereka semua semua sahabat yang hadir, Luqman Madum. Yang lupa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan bahawa kami ada memimpin trip pergi ke Uzbekistan di bawah pimpinan saya sendiri. Uzbek, negara tempat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, pengarang kitab-kitab hadis Ramadan asal daripada negara itu. Kami ada buat trip ini pada bulan 8. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, join kami. Yang nak hadiahkan ayah ibunya hadiah hari jadi, hadiah ulang tahun perkahwinan yang ke-50 contohnya, bolehlah hantar ayah ibu kita pergi trip bersama dengan kami di bawah pimpinan saya sendiri. Dan kita akan belajar kitab-kitab Imam Bukhari, contohnya kitab Adabul Mufrad. Perjalanan kita bukan setakat pelancongan, tapi pelancongan penuh dengan pengiktibaran, pentafsiran dan juga penjelasan. Ya. Imam Musa baca doa ni saya selalu nak muntah. Doa apa tu? Kalau kita ni ada unsur-unsur gangguan, kita kena dapatkan rawatan lah daripada mereka yang menggelarkan. Contoh kita kat Selangor ni ada Darul Syifa yang ditinggalkan oleh marhum Datuk Dr. Harundin. Ya, trip. Nanti boleh PM kepada ni, Yop Paris, tolong PM kan kepada sahabat yang bertanya berapa package ni. Ya, 8,000 lebih untuk 2 orang sebilik. Ya, boleh join program ni insya-Allah. Trip bersama kami ke Uzbekistan. InsyaAllah kita juga trip ke Turki, ke Balkan, ke Baitul Maqdis, ke Morocco, Spain, ke Umrah sudah tentu bagi mereka yang melakukan Umrah di bawah pimpinan Ustaz-Ustaz yang berkeahlian, yang saya pilih sendiri. Anak didik saya yang boleh membantu tuan-tuan untuk melaksanakan Umrah dengan penuh tertib, panduan, bimbingan, boleh join Zazan Travel juga. Bukan setakat Umrah, tapi Umrah penuh pengisian. InsyaAllah. Dan menarik lagi trip bersama dengan Zazan Travel ni, kita akan selalu ada kontak selepas trip untuk kesuburan iman mudah-mudahan. Orang putih kata after sales service, mudah-mudahan yang pergi trip bersama kami yang sentiasa dihubungi, sentiasa kita dapat ikut kuliah online seperti ini supaya terjalin hubungan ni berkekalan mudah-mudahan. Alhamdulillah di kalangan yang ikut pun insya-Allah mudah-mudahan dapat banyak manfaat daripada trip bersama kami. Baik tuan ya. Mungkin sahaja yang demikian itu akibat keluhan dirasakan oleh Nabi SAW. Tak kala baginda kena sihir, Allah dengan segera menyihatkan, menyembuhkan baginda serta menyeram balik penipuan dilakukan oleh sihir di kalangan orang Yahudi. Allah jadikan kehancuran mereka melalui perbuatan mereka sekaligus memalukan mereka. Tapi dengan demikian Rasulullah SAW pun tidak bersikap buruk terhadap orang tersebut. Akan tapi cukuplah Allah yang pelindung, penyembuh dan juga menyihatkan. Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya At-Tib, dalam sahihnya daripada Aisyah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah disihir di mana baginda melihat seakan mendatangi beberapa orang isteri padahal baginda tidak mendatangi mereka. Ini Nabi telah disihir, tapi sihir yang berlaku pada Nabi ni, jika bulan-bulan batuk, namun bila cek doktor, alhamdulillah sihat, tidak masalah. Apa zikir-zikirnya? Apa zikirnya? Zikir bagi orang yang batuk, yang berterusan, yang ada penyakit. Kita ni kalau ambil semayang, buat istinsyak dan juga istinsar. Tahu tak istinsyak dengan istinsar ni? Iaitu kita ambil air di tapak tangan kanan ni, sedut masuk dalam hidung sampai rasa sakit dekat pangkal hidung ni, dan hembuskan keluar balik semula.
Ini boleh merawat berbagai-bagai penyakit. Terbukti ya, tuan-tuan. Ahli-ahli sains perubatan pun kata demikian. Kita ambil wuduk, jangan lupa ya. Komo-komo basuh tangan, komo-komo kemudian basuh muka kan. Jangan lupa masukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Bila air itu dah masuk sampai ke pangkai hidung ni, sakit, hembuskan keluar. Istinthar namanya. Para ulama mengatakan yang merawat beratus-ratus jenis penyakit dengan cara demikian. Dia buat tak? Kerana dah jumpa doktor, tu betul lah. Di samping itu kena baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sekali kita nak keluar rumah 3 kali kalau boleh lepas subuh 3 kali, lepas isyak, lepas asar 3 kali. Bagaimana nak merawat anxiety? Anxiety ni satu gangguan rasa tertekan, rasa kebimbangan yang tidak menentu dalam diri. Maka banyakkanlah ucap la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Yang Nabi dalam keadaan stres, Nabi akan pegang janggut bagi dia dan memandang ke langit dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kalau kita orang perempuan tak ada janggut, peganglah ke dagu, tengok la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa wakil. Saya dah ajar tuan-tuan satu doa yang panjang kan. Doa ni memang kena hafal. Jom masuk Telegram sahabat Ustaz Hazan untuk belajar doa ni. Panjang doa ni. Itu Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Doa ni kalau anda baca, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, anda baca doa ni, Cing Chong Fan, Nabi garanti akan hilang penyakit ataupun stres yang ada dalam diri kita. Hafallah doa ni kerana ia satu kebenaran. Janji Nabi kita SAW. Umi Autopilot project, Masya Allah. Doa ni dah beberapa kali kita belajar sama-sama. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada Telegram sahabat Ustaz Hazan, catatan Ustazah Nurilis. Nabi telah menyatakan mempelajari doa ni, menghafalnya satu kebenaran, satu kebaikan. Amalkan olehmu, tuan-tuan saudara-saudari ni mulia Allah sekalian. Dia cari doa dalam keadaan sedih, doa dalam menghadapi stres. Jomlah join sahabat Ustaz Hazan dekat Telegram. InsyaAllah kita akan muatkan doa tu oleh sahabat-sahabat yang salih, yang salihah. Ya. Baik, yuk. Kalau saya pun nak pergi menunaikan umrah bulan sekolah nanti, kami dah buka tawaran. Tempat dah tak banyak tinggal. Tolong daftar sekarang. Kelebihan umrah bersama kami, ada pengisian. Balik nanti pun ada pengisian lagi, insyaAllah. Jadi tidaklah pergi itu dilepaskan, ibarat layang-layang tanpa talinya. Alhamdulillah ya, dapat doa pada pagi ni. Alhamdulillah, syukur. Nur Aina Abdul lah, masalah kekak comel ya. Tolong masukkan doa ni kat Telegram ya, tolong. Nanti kita masukkan kat Telegram Alhamdulillah kami, terima kasih semua. Baik. Jadi Nabi telah kena sihir seperti yang disebut dalam kitab-kitab hadis, contohnya Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ya, sehingga datang Jibril AS dan juga Mikail untuk merawat Nabi SAW. Dan Allah telah menurunkan 2 surah ni. Setengah yang mengatakan surah ni turun 2 kali, sekali di Mekah, sekali di Madinah, untuk memberi penekanan kepada aspek minta pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Memanglah kita pergi dapat rawatan doktor dan sebagainya, tapi sebelum tu mesti ada permintaan, kita minta kepada Allah SWT terlebih dahulu. Baik tuan, saya habiskan ayat ni. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dengan melanjutkan kata-katanya, kemudian Nabi pun mendatangi telaga itu lalu membuang sihir tersebut. Sayyidina Ali dan juga sahabat yang lain datang ke telaga itu dan telah membuang apa yang saya sebutkan awal-awal tadi. Rambut Nabi telah pun diletakkan bahan-bahan tertentu, diikat dengan benda-benda tertentu yang mengandungi mentera-mentera sihir. Maka bahan itu telah pun dikeluarkan dari telaga tersebut, dalam keadaan telaga itu airnya kuning macam air inai, yang telah pun diletakkan bahan-bahan untuk tujuan sihir oleh Labid bin Asam, Yahudi yang laknat oleh Allah SWT itu. Jadi tuan-tuan yang boleh kasihan, sekian saya boleh sampaikan pada pagi ni. Moga-moga ada manfaat kongsian kita dalam tafsir Ibn Katsir ni. Buatlah investment akhirat untuk memahami kalam Tuhan, tuan-tuan.
dengan memiliki kitab tafsir Kasir yang pertama kali terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu kita. Hadiahkan untuk diri kita. Dah habis Ramadan ni, kita nak baca Quran bukan tujuan khatam, di samping khatam untuk faham. Ya, InsyaAllah dalam program tafsir kita belajar tafsir tadbir. Tafsir tadbir ni maknanya apa tuan-tuan? Kita tafsir Quran, kemudian kita tadbir kehidupan kita seperti Al-Quran. Itu namanya tafsir tadbir. Walaupun kita seorang engineer, doktor, kita seorang pemandu, seorang pegawai keselamatan, tapi kita semua punya kontak dengan Quran. Bila kita tafsir Quran, kita tadbir kehidupan kita seperti yang Quran kehendaki. Itu namanya segmen tafsir tadbir yang kami adakan di masa ke semasa. Nanti tuan-tuan boleh join. Tuan dapatkan tafsir Kasir sekali lagi dengan menghubungi Ustazah Umi Fatih Nurilis yang ada kat Telegram. Ya. Dan juga bagi tuan-tuan yang kesempatan nak pergi travel sama kami, insyaAllah saya akan pimpin trip ke Uzbekistan tak lama lagi pada bulan 8, iaitu 10 bulan 8 hingga 16 bulan 8. Jom join. Kita akan belajar kitab hadis. Kita akan melihat perjalanan kehidupan Imam Bukhari, Imam Tirmizi kat sana, insyaAllah. Dan bagi tuan yang menaikkan umrah bersama kami pun dialu-alukan package telah pun bermula dibuka untuk bulan 8 nanti, lepas musim haji. Mereka juga yang nak ke Morocco, nak pergi ke mana, ke Balkan, ke Baitul Maqdis, ke Turki, semua ada bersama kami. Alhamdulillah, di bawah pimpinan para ustaz. Ya, kalut malut. Berapa RM ustaz ni? Tafsir Kasir harganya tak sampai 1,900 lebih. Ya, saya dah lama nak join grup Telegram tapi tak jumpa. Yuk, tolong masukkan yuk kat sini yuk. Tapi Haris masukkan link Telegram ke NSS, boleh masuk. Terima kasih. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Abang Rosi Madun. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Husna di Facebook. Sekian untuk santapan rohani kita pada kali ini. Jadi sekali saya tekankan di awal-awal tadi kisah yang saya kemukakan berkaitan dengan penjagaan ibu ayah pada waktu umur senja. Jangan lupakan mereka kalau kita mengadakan rumah terbuka. Jangan biarkan mereka sedih. Ya. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu kitabika aw lamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak wa taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahabahu minna wa minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang bertanya kalau mereka daripada mana? Daripada Singapura nak pergi menunaikan umrah ke ataupun ke Uzbek bersama kami. Ada masalah. Kami di Zan Travel pengalaman menguruskan jemaah-jemaah bukan saja dari Malaysia, malah Singapura ada, Indonesia ada, dari negara lain pun ada. Alhamdulillah kita pengalaman menguruskan, tak ada masalah. Boleh berhubung dengan Zan Travel. Nanti kita terangkan prosedur perjalanan macam mana. Mungkin daripada Sabah-Sarawak biasa kita uruskan. Brunei tak ada masalah. Kita boleh uruskan tuan-tuan pengugian daripada Malaysia, insyaAllah. Jadi sekian. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa waktu Syarina Abdullah, Ruqiyah, Rida Jazuri, yang lupa waktu duha telah masuk. Menunaikan salat duha berarti kita membuat jambatan perhubungan dengan Allah sentiasa selalu. Allah mudahkan segala urusan kita, murahkan rezeki kita, selamatkan kita dari penyakit bahaya. Jangan lupa sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala kehidupan kita pada hari ini. Terima kasih kakak. Terima kasih Normis Subuh, Wan Nur, Norli, Muhammad, Ira, Adira, Tin Fan. Terima kasih. Mari join kami. Nanti tengok website kami. Terima kasih. Terima kasih Rohana Abdullah. Terima kasih Nurul Cahaya. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kenang kami dan doa kalian. Kenang daku dan doamu. Terima kasih. Mas Maliza, terima kasih. Khairin Arifin, terima kasih.
Link Telegram. Termasuk Ayub lagi sekali Ayub dekat Facebook. Jamilah Muhammad Basirun, terima kasih. Terima kasih tak sempat nak sebut nama semua. Mansur Mani, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ni. Terima kasih. Abu Press, terima kasih. Ramli Kamis, terima kasih. Jumpa lagi pagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.